Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 3, bahagian akhlak dengan tajuk adab berkomunikasi. Okey, pertama sekali kita pergi pada maksud komunikasi. Dari segi bahasa, maksud komunikasi adalah perhubungan. Manakala dari segi istilah, komunikasi bermaksud perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Seterusnya, kita lihat pada prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Terdapat 6 prinsip komunikasi yang digariskan dalam Islam, iaitu yang pertama, qaulan sadida, iaitu kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maksudnya di sini, kita mestilah sentiasa jujur dalam setiap percakapan kita dan tidak memanipulasi fakta, tidak berdusta dan sebagainya. Yang kedua, qaulan baligha, iaitu kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya kata-kata kita mestilah straight to the point, tidak terlampau meleret-leret sehingga kan kadang-kadang orang yang kita berkomunikasi itu tidak memahami apa yang kita ingin sampaikan. Yang ketiga, qaulan karima, iaitu kata-kata yang mulia. Sebagai seorang Muslim yang baik, kita mestilah sentiasa membiasakan diri kita dengan kata-kata yang baik. Elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang kasar, yang boleh mengaibkan dan sebagainya. Seterusnya, qaulan layyina, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah, lembut. Ini tidak tertaluk hanya kepada orang-orang yang lebih dewasa, bahkan kepada kanak-kanak, kepada rakan sebaya sekalipun, biasakan menggunakan kata-kata yang lemah, lembut. Seterusnya, qaulan ma'rufa, iaitu kata-kata yang baik. Kita sangat-sangatlah disarankan menggunakan perkataan yang baik, sama ada semasa kita bersemuka secara berdepan ataupun dalam media sosial. Dan akhir sekali, qaulan maysura, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Di sini kita kena melihat kepada siapakah yang kita sedang berkomunikasi itu. Kalaulah yang kita berkomunikasi itu adalah dari kalangan kanak-kanak, gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Okey, itu adalah prinsip komunikasi dalam Islam yang digariskan. Seterusnya kita lihat kepada adab-adab berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan gadget, janganlah terlalu leka sehingga menyebabkan kita melalaikan ibadah ataupun sehingga ke tahap kita mengabaikan panggilan ataupun tugasan yang diberikan oleh ibu bapa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Hal ini kerana sebagai contoh, gurauan yang berlebihan kadang-kadang boleh membawa kepada perbuatan menyinggung perasaan orang lain. Seterusnya, memastikan kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid, semasa membawa kenderaan dan semasa kunjungan hari raya. Hal ini kerana, sebagai contoh, apabila kita menggunakan gadget semasa menggunakan kenderaan, ia bukan sahaja boleh membahayakan diri kita tetapi juga kepada orang lain. Begitu juga semasa kunjungan hari raya. Elakkan penggunaan gadget. Sebaliknya, gunakanlah masa itu untuk kita beramah mesra dengan orang yang kita kunjungi. Adab berkomunikasi yang seterusnya ialah memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Sebagaimana kita lihat sekarang, terlalu banyak maklumat-maklumat palsu yang bertebaran di dunia sosial. Jadi sebagai seorang individu yang baik, kita mestilah memastikan maklumat yang kita dapat itu adalah maklumat yang
benar dan sahih sebelum kita mempercayainya dan seterusnya menyebarkannya kepada orang lain. Adab yang seterusnya ialah tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindari gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Apa maksud mengadu domba di sini? Mengadu domba ialah perbuatan melaga-lagakan seseorang ataupun mana-mana kumpulan sehingga menimbulkan perbalahan. Jadi kita sebagai seorang Muslim wajiblah menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan sebegini untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Seterusnya, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Kita lihat hikmah terhadap individu terlebih dahulu. Antara hikmahnya ialah dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Yang kedua, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Individu yang sangat menjaga adab ketika komunikasi memang biasanya akan disenangi oleh anggota masyarakat yang lain. Seterusnya, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan akhlak yang mulia. Dan hikmah seterusnya dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Orang yang mengamalkan adab berkomunikasi biasanya mempunyai sifat yang tidak sombong, tidak ego dan sentiasa sedia bertolak ansur dalam menyelesaikan apa-apa masalah sekalipun. Seterusnya kita lihat hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat. Yang pertama, ahli masyarakat yang menjaga adab ketika berkomunikasi akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan sesama mereka. Mereka juga dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Ahli masyarakat yang menjaga adab ketika berkomunikasi dapat menjauhkan diri daripada salah faham supaya masyarakat mereka dapat hidup bersatu padu. Seterusnya, ahli masyarakat yang menjaga adab komunikasi dapat menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana mereka saling bertoleransi antara satu sama lain. Selesai sesi pembelajaran kita tadi. Sekarang mari kita buat latihan pengukuhan. Okay, soalan pertama, tanyakan B pada adab komunikasi yang baik dan TB pada adab komunikasi yang tidak baik. Okay, yang pertama, memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. B. Menghindari perdebatan dan gurauan yang berlebihan. C. Menggunakan gadget semasa memandu untuk mengenal pasti lokasi yang ingin dituju. D. Bersembang dengan rakan tanpa mengabaikan solat. Seterusnya, soalan kedua. Senaraikan dua cara berkomunikasi yang digunakan pada masa kini. Soalan ketiga. Terangkan dua hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat.